Okey? Okey Tok, bila Tok cakap tadi pasal Islam, kita melihat PAS ni terlalu ekstrim dalam kononnya membawa syiar Islam tu kan. Tapi dengan mengkafirkan orang yang tidak sehaluan dengan mereka ni, mungkin Tok ada penjelasan sedikit. Bagi saya penjelasan yang boleh diterima akal ialah apa yang Muhyiddin cakap tu betul. PAS ni memang parti ajaran sesat. Itu je. Tak ada apa yang lebih tepat daripada itu. Kalau dia menggambarkan masuk PAS, masuk Islam, keluar PAS, keluar Islam. Dia menggambarkan undi PAS, masuk syurga, undi BN, undi PH, masuk neraka. Ni apa kejadah ajaran sesat mana ni? Ayah PIN pun tak keluar macam ini tau. Kalau kita tengok kenyataan yang dikeluarkan oleh siapa nama ni? Zainul Asri. Bagaimana dia boleh tergamak mengeluarkan kenyataan sedemikian rupa? Dia anggap kita ni musuh PAS sama dengan musuh Allah. Ini satu kesesatan yang amat nyata. Tetapi pemimpin PAS tak ada pun menegur Zainul Asri ni. Langsung tak ada. So, benda-benda yang berat macam ni, yang menyentuh soal akidah dan sebagainya, sewajarnya kita pun kena make it clear lah. Majlis Fatwa Kebangsaan, mufti-mufti di setiap negeri, sepatutnya mereka ni dah mula mengeluarkan kenyataan. Kena bezakan bahawa Islam itu adalah cara hidup, ad-din, cara hidup. PAS itu adalah parti politik. Islam bukan PAS. PAS bukan Islam. Kalau PAS tu Islam, Islam tu PAS, maknanya Rasulullah dan para sahabat semua masuk neraka. Sebab dia orang pun bukan ahli PAS. Boleh kita cakap macam tu. So, kita ni sebagai manusia yang diberikan akal waras, kalaupun tak belajar agama dengan mendalam, jangan membiarkan diri kita dibodohkan oleh pemimpin-pemimpin PAS dengan slogan-slogan yang bagi saya lah tak masuk akal sedemikian rupa. It's too much. Too much. Okey, lain. Kita masuk tajuk-tajuk yang lebih mencabar, boleh tak? Korang punya soalan ni tak mencabar? Okey, mencabar tu. Tadi Datuk ada keluarkan Mat, ada apa-apa soalan yang mencabar, Mat? Tok, Mimi? Tok ada soalan Tok. Ada yang berkata Barisan Nasional bakal banyak hilang kursi akibat konflik dalaman. Adakah kepentingan parti melindungi individu ni masih diteruskan di dalam Parti Barisan Nasional itu? Saya nampak konflik dalaman tu tak ada sangat lah. Tak adalah sangat. Tetapi orang dalam Parti Barisan Nasional ini membantu musuh ada. Membantu musuh ada. Contohnya macam saya dah 2-3 hari ni saya tak boleh tahan. Saya tengok, saya ambil contoh. Antara bukti-bukti yang jelas bahawa ada pemimpin dalam UMNO sendiri membantu musuh kita untuk memburukkan imej kerajaan. Contohnya utusan Malaysia. Apa tajuk yang dibawa oleh utusan Malaysia? Warga asing kawal ekonomi negara. Bagaimana utusan Malaysia dimiliki oleh kita? Dulu UMNO milik, tapi jual kat orang kita. Sekarang orang kita yang menguasai utusan Malaysia. Keluar tulisan macam ni. Adakah ini menambah sokongan kepada Barisan Nasional? Sudah pasti tidak. Ini menghasut pengundi-pengundi khususnya orang Melayu supaya membenci kerajaan. Kemudian Anwar perlu tunjuk imej PM, bukan aktivis. Ini tajuk utusan Malaysia. Kemudian kita tengok lagi. Apa lagi? Harga ubat dijangka naik 5%. Ini utusan Malaysia. Hari ni kita tengok berita harian, orang yang sama. Kita tengok TV3.
Orang yang sama menceritakan tentang kononnya 17 orang yang dilepaskan hari ini dalam mahkamah adalah mereka yang terlibat dengan rusuhan yang telah menyebabkan kematian Allahyarham Adib. Padahal hakikat dan realiti dia, yang dilepaskan ini bukan beberapa orang pemuda India yang peringkat awal dituduh kerana telah memukul Adib. Tidak. Tapi gambaran tu diberikan sedemikian rupa. Yang dibebaskan hari ini semua orang Melayu. 17 orang tu semua orang Melayu. Tapi kenapa nak create kebencian tu? Mengatakan dia orang ni lah yang terlibat dalam insiden pembunuhan ataupun yang menyebabkan Adib dipukul dan meninggal dunia. Padahal peristiwa yang melibatkan 17 orang ini, bila developer menghantar 17 orang ini meminta pihak kuil yang telah pun diberikan papasan untuk keluar daripada kuil tersebut. So ada pula kumpulan lelaki-lelaki, pemuda-pemuda di kuil itu yang mempertahankan kuil tersebut. Benda tu berlaku pada 26 hari bulan November 2018. Bila ada orang hantar orang pergi ke kuil, dan orang yang di kuil ini sebarkan benda tu, esok hari barulah orang Besar-besar. secara besar-besaran turun di kuil. Itu yang banyak yang dibakar, benda-benda dibakar, dan akhirnya berlakunya peristiwa bila pasukan bomba datang nak memadam kebakaran. Itu yang arwah Adib telah dipukul. Itu berlaku 27 hari bulan November. Tapi daripada tajuk TV3 tu sendiri pun dah tak betul. Jelas berniat jahat. Jadi kalau setiap hari kita berusaha untuk memastikan supaya semua fitnah-fitnah yang dilemparkan kepada kerajaan, kepada UMNO dijawab, tetapi orang kita sendiri yang menguasai media setiap hari membantu musuh menyemarakkan rasa benci terhadap kerajaan. Apa benda ni? Bila kita cakap masih lagi ada musuh dalam selimut, marah. Tapi itulah realiti. Sampai bila kita nak buat seolah-olah mencurahkan air? Kita buat kerja ni mencurahkan air di daun keladi. Kita cuba mempertahankan kerajaan ini, nak pastikan kita berhadapan dengan 6 pilihan raya negeri ni, kita boleh ada kemampuan untuk memberikan saingan. Kalaupun tak menang semua 6, at least ada saingan. Tapi kalau surat khabar utama yang dikuasai oleh orang kita sendiri, setiap hari merentam kita, merentam menteri-menteri kita, apa akan jadi? Sudah pastilah keputusan di 6 pilihan raya negeri ini pun akan badly affected. Ini saya cakap terus terang lah, saya kecewa lah. Saya kecewa. Okey? Tapi tu, dekat komen yang video Datuk Ya. keluarkan petang tadi, ramai yang salah faham, mereka menyalahkan KKD dan KDN terhadap artikel-artikel akhbar ni yang dikeluarkan. Itulah kadang-kadang dia orang ni tak membaca ke? Saya menegur pemegang saham. Pemegang saham ni bukan Menteri Dalam Negeri, pemegang saham ni bukan Menteri Komunikasi. Pemegang saham ni naib Presiden UMNO. Betul lah, sebahagiannya dipegang oleh Syed Mokhtar. Tapi dia orang ni semua kiblat ke mana? Mahathir. Okey.